Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila bertemu dengan Nabi, Nabi kata, ni antara kerja aku akan tolong kamu semua. Minta dengan Allah Ta'ala, maka Nabi sujud. Bila Nabi sujud, maka ketika itu orang yang pernah sujud pada Allah Ta'ala di atas muka dunia pun juga sujud bersama Nabi. Dan Nabi kata, aku pernah sujud, aku sujud pada ketika itu daripada Jumaat ke Jumaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه. Aku niat belajar dan mengajar, mengingatkan dan memberi peringatan, memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat. Sentiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada petunjuk dan menunjukkan kepada kebaikan, mengharap hanya pada redha dan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, serta mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amma ba'du. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Lundang, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita mengharungi kehidupan di atas dunia yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mazra'atul akhirah, tempat untuk kita bercocok tanam, tuainya untuk di akhirat. Kita nak tuai apa yang kita tanam hari ini ialah untuk kita nak makannya di akhirat, nak senangnya di akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT terima ibadah kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan kita akan sambung pada muka surat 539 surah Al-Hadid. Kita akan sambung ayat 12 hingga 18. Kita akan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينه بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى ada tasydid وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله العظيم. Tuan-tuan semua, pada ayat yang ke-12, Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum ba mimati bertemu dengan ba. Di situ kita dengung, tanpa kita berat bibir kita. Yas'a nuruhum bai mimati bertemu dengan ba, maka nama dia ikhfa syafawi. Cara dengar dia sama iqlab tiruhan ni. Iqlab tu kita perangaikan bibir kita, jangan kita baca nuruhum tu berat, nuruhum bai tu berat. Kita tak nak bacaan tu. Kita nak bacaannya bibir kita tu dia, kalau bahasa Kelantan panggil bobos satu. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannat. Jadi di sini dua tempat lah mim mati bertemu dengan ba. Jadi cara baca dia nak peringat, dengung peringat. Baik, iqlab pun macam ni lah, dengung dia iqlab. Jadi pada kita sebut mim mati bertemu dengan waw tu, itu kena kemah, jangan bunyi m. Baina aydihim wa bi, jangan jadi apa, jangan jadi qalqalah. Lagu mana? Baina aydihim wa, situ kalau tak beringat hakim ni, kalau kita diadili, dihakimi, hakim ni nanti tunggu waktu, nanti dia tunggu kita baca baina aydihim wa, dia potong selalu.
Muka kerja dia kan. Kerja motong makan. Nah. Baik, pada perkataan jannatun tajri. Di sini kita kena dengung tadi tanpa setuh tanwin tadi. Jannatun ta duduk depan rumah ta tapi jangan setuh lagi. Jangan kita baca jannatun tajri. Tu dia masuk dah tu. Jejak dua-dua belah kaki dah tu. Tak boleh. Duduk depan rumah dia. Depan rumah tak, jangan jauh. Duduk depan pintu dia. Jannatun ta selalu. Tapi tak setuh. Jangan pergi jauh. Lagu mana jauh? Jannatun jauh. Dengan ta tu. Mudah kita masuk dalam ta selalu tu. Duduk depan pintu dia. Tapi jangan setuh. Dengan pintu pun jangan setuh. Itu ibarat lah. Jannatun. Tapi guna hidung. Dengung ni guna hidung. Kalau tak guna hidung tak jadi. Jannatun tajri min dua tempat tu. Nama dia nun mati tanwin bertemu ta, nun mati bertemu ta, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki. Baik, pada perkataan tahdihal anhar, alif lam tu. Al anhar alif lam qamariyah. Kena berhati-hati pada alif lam tu, jangan baca min tahtiha la'an. Tahtiha la'an. Tak sih lagu tu. Min tahtihal anhar. Dia. Alif tu kena gagah. Tahtihal an. Jangan baca tahtihal an. Tahtihal an. Tu tak gagah tu alif tu. Tahtihal an. Dia kena alif tu. Kena gagah alif. Baik, pada perkataan huwal fawzul azim. Azim jangan baca azim. Kita tak z. Dzalika huwal fawzul azim. Jangan fawzul azim. Tak si azim. Jadi yang berasa hak lain-lain tu rasa tak ada masalah nak sentuh hak tu lah. Sedikit sebagai kita ingat balik pengajian ilmu tajwid, yang mana tajwid ni mana memperelokkan bacaan. Baik tuan-tuan semua, kita lihat kepada tadabbur. Kita tadabbur ayat 12 dan seterusnya. Kita lihat apa Allah SWT nak cerita ni dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-12 ni. Allah SWT suruh yauma taral mu'minina wal mu'minat. Allah Ta'ala menyebut iaitu jadi dia ni cerita ni rentetan daripada ayat sebelum. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang mahu memberi hutang kepada Allah dengan piutang yang baik, yakni menderma kerana Allah dengan baik hati, maka Allah SWT akan melipat gandakan balasan baginya dan dia akan memperolehi pahala yang mulia, pahala yang baik. Bila ni? Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Akhirat esok, iaitu pada hari ketika kamu melihat Muhammad. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun
jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim, iaitu pada hari ketika mana kamu melihat taral mu'minina wal mu'minat, kamu akan melihat nanti orang-orang mukmin lelaki, mukmin perempuan, mukminin dengan mukminah ni. Yas'a nuruhum baina aydihim, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan mereka. Wa bi aimanihim, bukan setakat di hadapan, bahkan ada juga di sebelah kanan mereka. Cerita dia bila ni? Cerita dia di akhirat. Di akhirat ni luah mas, panjang. Cerita dia di akhirat ni panjang. Bila? Sekejap lagi kita lihat hadis. Seraya dikatakan, busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar. Sambil-sambil dikatakan kepada mereka, ada berita gembira untuk kamu. Busyrakum, ada berita gembira untuk kamu hari ini ni. Hei orang mukminin, hei orang mukminat, kamu beriman dulu atas muka dunia. Kamu lelaki beriman, kamu perempuan beriman. Busyrakum, hari ini ada berita gembira. Al-yaum, hari ini akhirat ni loni ni ada cerita gembira mereka sebut. Ada berita gembira untuk kamu pada hari ini, iaitu apa dia? Jannat, boleh syurga. Kamu boleh syurga semua hari ini, ya. Jannat tajri min tahtiha al-anhar, berlari di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekallah kamu di dalamnya. Hal keadaan kekal di sana nanti. Dzalika huwal fawzul azim, maka itulah kejayaan yang besar sekali. Tak ada apalah, boleh masuk syurga, tak ada apa, beres, boleh masuk syurga. Jadi tuan-tuan semua, bila kita lihat ayat Allah SWT sebut udzukur, ingatlah wahai Muhammad, ingat Muhammad, yauma tara, ketika kamu melihat, yauma taral mu'minina wal mu'minat, kamu akan melihat nanti hari itu orang mukminin dengan orang-orang mukminat. Jadi disebut ni orang-orang mukminin dengan orang-orang mukminat ni, yas'a nuruhum ni, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, maknanya amam, di hadapan mereka. Mereka akan dapat cahaya di hadapan mereka. Jadi tuan-tuan semua, bila kita sebut cerita pasal ayat ni, dia ada huraian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia panjang. Hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud. Cerita dia amat panjang. Kalau mau baca di masjid, kebiasaannya kalau mau baca hadis ni tiga kali ataupun 4 kali kuliah habislah. 4 kali kuliah habis hadis ni. Hadis dia panjang. Cuma ambil sedutan sahaja di tempat bila mana Allah Ta'ala kumpulkan manusia di mahsyar. Allah SWT kumpulkan peridukan manusia. Jadi peridukan manusia pada ketika itu, manusia ni dikumpulkan di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia ni mencari-cari. Hadis ni memang panjang lah. Mencari-cari, duk fikir keadaan, nak selesaikan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya Allah SWT perih lok lama duduk di mahsyar. Jadi manusia ni mencari-cari siapa dia yang boleh minta dengan Allah Ta'ala supaya percepatkan hisab, kerana mereka tidak tahan duduk di mahsyar lama. Maka akhir sekali, ringkas ceritanya, setelah mencari nabi-nabi, macam-macam nabi dah jumpa,
Start daripada Adam, beberapa orang Nabi disebut dalam hadis sehingga 9 orang Nabi. Akhir sekali temu dengan Nabi Muhammad, minta tolong. Minta tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta dengan Allah SWT. Setelah merayu dengan nabi-nabi, semua nabi-nabi kata, semua disebut diriku, nafsi, diriku pada masalah, diriku pada masalah, aku tak boleh nak tolong. Akhir sekali bila temu dengan Nabi kata, ni antara kerja aku akan tolong kamu semua. Minta dengan Allah Ta'ala, maka Nabi sujud. Bila Nabi sujud, maka ketika itu orang yang penuh sujud pada Allah Ta'ala di atas muka dunia pun juga sujud bersama Nabi. Dan Nabi kata, aku penuh sujud, aku sujud pada ketika itu daripada Jumaat ke Jumaat, mana seminggu sujud tak bengah, seminggu. Sujud tak bengah seminggu tu, maka Allah SWT suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akak kepala, minta. Dalam hadis lain Nabi sebut cerita pasal masalah nak dapat ke syafaat, nak beri syafaat, minta supaya Allah Ta'ala beri syafaat. Nabi kata, aku sambung lagi sujud pada Allah Ta'ala untuk khusus untuk nak minta syafaat. Beri syafaat kepada, aku boleh beri syafaat kepada umat ni, kepada siapa? Maka Allah Ta'ala bila mana bagi sekian, Nabi pun sujud pula, minta lagi, sujud pula. Siapa ke sekali syafaat yang Nabi boleh ni, itu cerita syafaat. Itu cerita syafaat tu, siapa ke sekali, siapa dia yang beriman pada Allah Ta'ala dan dia mati dengan kalimah la ilaha illallah, dia layak untuk nak mendapat syafaat Nabi. Baru Nabi puas hati. Setelah Nabi ni sujud berapa kali. Baik, dalam cerita yang kita nak tengok ni, setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, setelah manusia sujud juga bersama Nabi, maka Nabi disuruh oleh Allah Ta'ala angkat kepala daripada sujud. Maka Allah SWT bila suruh, bangun, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kamu. Hak beriman pun angkat kepala. Hak duk turut Nabi sujud tadi, fayarfa'una ru'usahum, maka mereka mula mengangkat kepala masing-masing daripada sujud. Fayu'tihim nurahum ala qadri a'malihim. Maka Allah Ta'ala memberi kepada manusia-manusia itu nurahum, cahaya-cahaya mereka, ala qadri a'malihim, qadar mengikut amalan masing-masing. Tak serupa cahaya. Cahaya tak serupa di atas setiap manusia tadi. Cahaya-cahaya ni untuk orang beriman. Dalam ayat Quran yang kita baca ni, kita akan tengok ni, cahaya ni ialah untuk orang beriman. Baik, kita tengok dulu cahayanya tadi yang Allah SWT firmankan, orang mukminin, orang mukminat, yas'a nuruhum baina aidihim, cahaya tadi berada di hadapan mereka, wa bi aimanihim, dan ada di kanan mereka. Busyrakumul yaum, hari ini kamu diseru oleh malaikat kata, busyrakumul yaum, hari ini ada berita gembira untuk kamu, iaitu jannatun tajri min tahtihal anhar, kamu dapat syurga. Baik, disebut di dalam hadis ni, bila mana Allah SWT beri cahaya ni tak sama di antara mereka mengikut qadar amalan manusia masing-masing atas muka dunia. Faminhum man yu'ta nurahu mithlal jabal al-azim, ada manusia yang diberi cahayanya sebesar gunung. Yas'a baina aidihim, cahaya ini Nabi kata duduk di hadapan. Wa minhum man yu'ta nurahu asghar min dhalik, ada cahaya yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ni kecil daripada gunung tadi. Wa minhum man yu'ta mithlan nakhlah bi yaminih, sehingga akhir sekali Nabi sebut, akhir sekali ada cahaya sebesar pokok kurma yang berada bi yaminihi, ada di kanannya. Jadi betul dengan ayat cerita Allah Ta'ala sebut ni, nuruhum baina aidihim, ada di hadapan dan ada di kanan. Jadi hak kanan ni hak ranking bawah sikit. Hak duduk depan ni besar gunung ni, hak ni hak ranking dia panggil cahaya besar, cahaya banyak.
Disebut juga di dalam apa ni, tafsir Hasyiah Sawi ni, disebut juga dalam hadis, iaitu Imam Qatadah sebut dzukira lana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, disebut kepada kita, sampai kepada kita hadisnya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal mu'minina, daripada orang-orang mukmin ini, may yudhi'u nuruhu ila adnin wa san'a. Ada yang cahaya yang Allah Taala beri kepadanya bercahaya tadi bermula daripada Aden sampai ke San'a. Aden ni di Saudi, sampai ke San'a Yaman. Cahaya tu ni kita guna lampu kereta kita pun cahaya besar dah, dengan spotlight tu besar dah cahaya tu, boleh pergi tu sampai ke Kuala Lumpur, boleh pergi tu, dengan ada cahaya tu malam pun boleh pergi. Jadi tuan-tuan semua, maka Nabi sebut berkaitan dengan cahaya ni, kita tengok hadis ni, ambon ambil sedutan sahaja, tidak ke semua pasal cahaya ni. Maka Nabi kata ada yang besar pokok kurma yang berada di sebelah kanannya. Ketika mereka ni dapat cahaya ni, duduk di mana? Duduknya di titian sirat. Duduknya di titian sirat. Baik. Nabi kata ada yang kecil. Wa minhum man yu'ta asghar min dhalik, ada yang kecil lagi daripada pohon kurma, makin kecil hatta yakuna akhiruhum rajulan yu'ta nurahu ala ibhami qadamihi yudhi'u marratan wa yutfi'u marratan. Akhir sekali Nabi kata makin kecil cahaya, ada akhir sekali ada orang ni dia boleh cahaya duduk di ibu jari kaki dia. Kadang-kadangnya menyala, kadang-kadangnya wa yutfi'u marratan, yudhi'u marratan wa yutfi'u marratan. Kadang-kadang menyala, kadang-kadang tak menyala. Fa idza adha'a, apabila menyala, fa idza adha'a qadima wa masya. Bila mana menyala tadi di ibu jari kaki dia cahaya tadi, keluar cahaya, dia pun cepat berjalan di atas titian sirat. Wa idza tufi'a, bila mana cahaya tu padam, mati, tak ada cahaya, qama, dia berdiri, dia tak boleh pergi, gelap. Situasi ini adalah ketika mana di titian sirat. Maka ketika itu warabbu tabaraka wa ta'ala amamahum, ketika itu Allah Ta'ala sedang memerhati manusia, melihat, Allah panggil situasi keadaan ini, hatta yamurra bihim ilan nar, sehingga manusia ni melalui di atas neraka, melalui melintasi neraka. Dan ada disebut di dalam hadis ni juga, di dalam hadis lain bahawasanya manusia ada yang jatuh, jatuh di dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Baik, yang meniti titian sirat ni, yang meniti ni, siapa dia yang meniti ni? Ni adalah mereka ni selain daripada yang kafir. Yang kafir ni dia tak niti dah, dia terus turut apa yang mereka sembah atas muka dunia. Orang musyrik tak ada meniti dah, dia terus jatuh dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi hak meniti ni siapa dia? Orang Islam dengan orang munafik. Hak meniti titian sirat ni. Sebab kita akan lihat dalam cerita ni, Allah Ta'ala sebut busyrakumul yaum, pada hari ini bagi orang mukminin mukminat. Kamu duduk atas dunia dulu, kamu jadi orang mukminin mukminat. Ni besar ni, Allah panggil penghargaan Allah Ta'ala bagi kepada orang mukminin mukminat ni, besar, hebat. Sehingga dikhabarkan kepada mereka, busyrakumul yaum, pada hari ini kamu dapat berita gembira. Berita gembira iaitu udkhuluha, iaitu kamu masuklah ke dalam syurga, tajri min tahtiha al-anhar, yang mana di bawahnya berlarinya sungai, berlarinya sungai. Baik, duduk dalam syurga ni khalidina fiha, kekal. Dzalika huwal fawzul azim, bila boleh masuk syurga itu adalah kemenangan yang besar, yang hakiki sebenarnya. Baik, kita pun lihat pula cerita
Nak tally dengan hadis yang Nabi sebut tadi. Kita lihat pula ayat ke-13. Tadi ayat 12. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu. Berkata oleh orang-orang munafik lelaki, munafik perempuan. Hamba cerita saat ni, hok Yaman ni titik sirat ni orang Islam dengan munafik. Hok mana kafir awal lagi masuk neraka. Terjun awal lagi dia ikut penyembahan yang mereka sembah dulu. Kalau mereka sembah berhala akan bawa mereka terjun awal masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah Ta'ala firman, pada hari ketika orang-orang munafik lelaki dan juga munafik perempuan, mereka berkata kepada orang-orang beriman, lilladzina amanu, yaqulu lilladzina amanu, mereka berkata bagi orang yang beriman, unzuruna ni makna apa? Tunggulah kami, tolong kami, tunggu kami, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian daripada cahaya kamu. Naqtabis min nurikum, kami nak tupai cahaya ada pada kamu. Kamu ada cahaya besar gunung, kami nak tupai. Kamu ada cahaya hok makin kecil besar pokok kurma, kami nak tupai. Ada yang cahaya Nabi kata makin kecil. Tak kiralah banyak mana cahaya, kami nak tupai. Kami tak ada cahaya. Kami tak ada cahaya meniti titik sirat ni. Kami nak tupai. Unzuruna, tolong kami, tunggu. Jangan pergi lagi, tunggu kami. Naqtabis min nurikum, kami nak tupai sikit cahaya kamu. Qila, dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada mereka, apa dia? Qila lahum, dikatakan bagi mereka, istihza'an bihim, dengan cara ejekan, dikatakan dengan cara dikata ni cara mengejek. Irji'u wara'akum faltamisu nura. Irji'u wara'akum, apa dia? Dikatakan kepada mereka dengan cara ejek. Dalam bahasa Kelantan panggil menganying. Perli, kembalilah kamu ke belakang, balik bagi dan carilah sendiri cahaya untukmu. Cari sendirilah, pandai-pandaimu lah cari cahaya. Lalu diletakkan di antara mereka pagar yang mempunyai pintu. Faduriba bainahu bisuril lahu bab. Allah Ta'ala letakkan antara orang mukmin dengan orang yang munafik ni, Allah Ta'ala letak pagar, ada pintu. Masya Allah. Di sebelah dalamnya batinuhu babun, ada pintu, batinuhu fihi rahmah wa zairuhu min qibalihil azab. Ada dua pintu ni, dia panggil antara tengah-tengah ni ada sur, ada pagar. Sur ada pagar, ada pintu. Jadi di antara pagar ni, di sebelah sana dengan sebelah sini letak super. Allah Ta'ala pagarkan. Di sebelah dalamnya ada rahmat untuk orang beriman, pagar tadi. Dan di sebelah luarnya dari arah itu ada seksa bagi orang yang munafik. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala buat suku, tak boleh. Jadi mereka ni minta cahaya dengan orang beriman. Maka dikatakan sama ada dikatakan irji'u wara'akum ni, ataupun makna dia irji'u khaibina la sabila lakum ila nurina. Balik, pergi kamu dalam keadaan kamu ni khaibin, pergi jauh. La sabila lakum,
Gila keadaan hina kamu, tidak ada jalan bagi kamu ila nurina, nak mari kepada cahaya kami tak bagi. Kami ni duduk atas muka dunia, kami tak bagilah kepada kamu atas muka dunia. Kami duduk letih buat ibadah. Kami dulu korbankan masa-masa kami, penuhkan iman kami ni pada Allah SWT, beriman dengan ayat Allah Ta'ala, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, beriman semua kami dulu. Wa hadha istihza'an bihim, ini dipanggil perli kepada mereka. Wa dhalika li annahum la yastati'una ar-ruju' ila al-mawqif, kerana mereka tak boleh nak balik semula, nak balik semula, tak boleh, wala ila dunia. Jadi mereka ni nak balik semula. Contoh, bila mereka naik titian sirat, demo nak balik semula ke mahsyar, tak boleh dah. Tak boleh nak kena balik macam mana? Allah Ta'ala tak suruh elok dah. Allah Ta'ala suruh malaikat elok manusia. Warrabbu amamahum. Allah Ta'ala kata muru. Ini ada hadis Nabi sebut. Allah Ta'ala kata muru, lalu kamu kena lintas semua. Kok yang berbaki ni, yang beriman dengan munafik ni, kamu kena melintasi titian sirat. Muru. Allah Ta'ala kata lalu semua, ikut titian sirat. Maka terpaksa dah lalu. Tak nak kena balik tak boleh. Ataupun manusia ni yang munafik ni balik irji'u, balik semula. Kami tak bagi cahaya kami. Kami ada cahaya ni untuk kami, bukan untuk kamu. Dalam keadaan perli. Nak balik semula kepada dunia sudah tidak ada. Dunia hari ni tak ada. Nak balik buat amal, nak taubat, tak ada peluang dah. Maka Allah Ta'ala cerita dalam ayat ini bahawasanya Allah Ta'ala asingkan antara orang beriman tadi dengan orang kafir, munafik ni, dengan sur, dengan pagar. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Orang-orang munafik itu memanggil orang mukmin seraya berkata sambil-sambil, yunadunahum, mereka duk panggil orang mukmin ni. Hak tadi nak minta tolong tupainya tupai cahaya. Kalau kita kata kalau hujan tupai payung. Kalau tengok orang naik motor, tupai nak naik motor. Orang lalu dengan kereta, kita tak ada kereta, nak tupai naik kereta. Sukanya orang tupai kita, orang pergi tupai. Naik motosikal, kita jalan kaki, nyok. Demo kata mari naik motosikal, kita pergi atas. Sukanya kita. Kalau orang ajak mari naik kereta pulaknya Mercedes, Allah suka boleh naik sehingga kita tak biasa naik Mercedes. Ni nak tupai apa dia? Tupai cahaya, sebab nak melintasi titian sirat. Yunadunahum, orang-orang munafik itu memanggil orang-orang mukmin seraya berkata alam nakum ma'akum. Allahu akbar. Ayat ni minta belah kasih. Siapa yang minta belah kasihan ni? Orang munafik. Mereka kata apa dia? Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Kita dulu sekali dulu. Kita pergi semayang masjid sekali. Kita puasa sekali. Kita tutup aurat sekali. Kita sama-sama buat baik dulu. Kita sekali dulu. Ni orang munafik. Orang munafik ni dia buat amalan tapi hati dia tak yakin. Dia was-was, dia tak yakin. Qalu bala, mereka yang beriman kata betul, memang kita sekali dulu. Qalu bala, mereka menjawab benar. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah
wa gharrakum billahil gharur. Benar, betul kita sekali dulu, tetapi kamu mencelakakan diri kamu sendiri. Tapi kamu buat masalah, kamu telah mencelakakan wartabtum. Fatantum anfusakum, kamu buat masalah, walakinnakum fatantum anfusakum. Yang pertamanya, kamu sendiri telah mencelakakan diri kamu. Kamu sendiri bawa diri kamu ke arah kebinasaan. Dan kamu dulu watarabbastum wartabtum, kamu dulu duduk atas muka dunia dulu ragu-ragu. Kamu dulu ada dalam hati kamu ragu-ragu. Kamu masyuk, tak yakin dengan janji-janji Allah SWT. Ni orang panggil munafik. Munafik ni, Nabi kata, Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay ni bagi pada aku tebah. Puak-puak munafik ni aku tebah pacu kerak kepala habis. Sayyidina Umar, Nabi kata jangan. Nabi kata jangan. Jangan Umar, jangan. Kalau kamu buat lagu ni, rosak kita, punah kita. Orang-orang ramai lagi hak tak Islam tu, dia kata, oh kita sama-sama kita bunuh sama-sama Islam ni kita bunuh kita berbunuh balas sama-sama kita, jangan. Sebab Allah Ta'ala tak bagi kepada Nabi supaya orang panggil bunuh orang munafik atas muka dunia ni, kerana Allah Ta'ala sendiri akan balas di akhirat. Tak boleh, Nabi kata tak boleh. Itu ada cerita yang Sayyidina Umar minta keizinan daripada Nabi nak tebah puak-puak munafik ni. Jadi bila di akhirat nanti mereka ni merayu dengan orang beriman, yunadunahum alam nakum ma'akum, tak dulu kita sekali ke dulu. Qalu bala, mereka kata ya betul, walakinnakum fatantum anfusakum, tetapi kamu sendiri buat aniaya, buat zalim pada diri kamu sendiri. Wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyyu. Tetapi sebenarnya kamu dulu di atas dunia ragu-ragu serta kamu ditipu oleh angan-angan kosong. Wa tarabbastum wartabtum, dan kamu juga ragu-ragu. Wa gharratkumul amaniyyu, kamu ragu-ragu serta kamu ditipu oleh angan-angan kosong tadi. Siapa dia tipu ni? Iaitu syaitan tipu kamu. Sehinggalah hatta jaa amrullah, sehinggalah datang ketetapan Allah SWT kepada kamu, iaitu mati. Akhir sekali kamu duduk dalam keadaan munafik tadi, siapa kau mati kamu ni? Bila mati tadi, tak ada apalah, dan kamu ditipu, kononnya Allah tidak menyeksa kamu oleh syaitan yang mahir menipu. Hatta jaa amrullah, sehinggalah kamu mati. Wa gharrakum billahil gharur, dan kamu dulu di atas muka dunia kamu telah ditipu. Al-gharur ni makna syaitan. Syaitan duk tipu kamu. Kamu terpedaya dengan janji-janji syaitan. Syaitan kata apa? Tak apa. Kamu jadi munafik tak apa. Allah Ta'ala tak marah. Allah Ta'ala ni maha pengampun, maha penyayang. Tak apa, teruskan dengan munafik kamu. Sedangkan munafik ni akhirat dia susah. Disebut dalam ayat lain, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Orang munafik ni duduk di dasar neraka yang mana tidak ada satu kuasa yang boleh tolong mereka. Duduk di dasar neraka. Sebab itulah tuan-tuan semua, bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ni jadi orang yang beriman, orang Islam, orang beriman ni, biarlah sungguh-sungguh iman kita dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran baiknya, dan apa yang Nabi sebut dalam hadis baiknya. Kita beriman sepenuhnya dan kita ikut. Jangan kerana periuk nasi, kerana RM2 sedikit, kerana harta habuai dunia, kita pun tergugat. Ramai mana hari ni hok yang sebut, bukan kata setakat tidak yakin, bahkan mereka kata tak ada hukum tutup aurat, kena tutup kepala ni bagi perempuan dalam Quran. Menafik tu gelecah parok dah tu. Kalau tak percaya, was-was pun teruk dah.
Kalaulah menafikan hukum yang ada dalam Quran, lagilah tergelincir daripada Islam. Bukan main-main. Jadi tuan-tuan semua ini Allah Ta'ala peringatkan kita, jangan kita jadi munafik. Nampak juruh, nampak semaya, nampak puasa, tapi dalam hati tak yakin. Tak yakin dengan Quran, tak yakin dengan hukum, tak yakin. Tak yakin. Bila tak yakin akhirat ni, barulah mereka timur. Padahnya Allah Ta'ala paparkan dulu cerita ni supaya kita jangan jadi munafik. Ni cerita orang munafik dengan cerita orang beriman. Maka orang beriman betul-betul ni, mereka akan jawab dah. Kita nak boleh cahaya ni, akhirat ni, cahaya Allah Ta'ala bagi kepada kita sebesar ini, pada kita dulu atas muka dunia beriman sungguh-sungguh, buat amal sungguh-sungguh, ikhlas sungguh, tak ada kerana. Ni banyak kerana. Kerana tu, kerana ni. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita cuba sedaya upaya minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jadikan kita ni betul-betul mukminin, mukminat yang betul-betul ori, betul dalam mukminin, luar nampak mukminin, dalam pun mukminin juga. Jangan luar nampak Islam, dalam munafik. A'udzubillahi min dzalik. Jadi tuan-tuan semua, sekadar tu dululah pagi ni. Kita tengok beberapa ayat ni. Ayat yang kita tengok cerita ni, satu hari kita akan lalui suasana ni. Dan pada masa tu tuan-tuan semua, kita mengaji dan kita baca ayat ni dan kita pernah mengaji, pada ketika itu kita akan ingat balik, ya Allah, dulu aku pernah mengaji ayat ni, ya Allah. Masa kita mengaji ni kita kena yakin dah dengan ayat yang Allah Ta'ala cerita pada kita, suasana akan berlaku. Maka pada ketika itu kita akan kata, ya Allah, kami sudah yakin dah dulu atas muka dunia. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita akan sambung esok pula. Ayat ke berapa tu? Ayat ke 14. InsyaAllah esok kita akan sambung ayat yang ke-15 insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, sekadar tu dulu ucap terima kasih. Dan untuk kita mengaji agak lama sikit ni, setakat hari Khamis lah. Bila masuk hari Ahad tu kena pendek lah. Tapi Alhamdulillah subuh makin awal. Baru kena berhenti awal bila hari sekolah. Hari tak sekolah tak apalah, kita pelanjut lewat pun. Jadi yang pentingnya kita istiqamah, dan kita yang pentingnya kita beramal. Kita mengaji sikit-sikit kita faham, barulah kita betul-betul faham dan kita betul-betul beriman, dan kita orang panggil nak buat amal tu kita yakin sebab kita mengaji. Kita mengaji ni tafsir, kita mengaji ni Quran, biar kita faham Quran tu. Hok bahagian mengaji hadis, kita mengaji banyak kan, tauhid mengaji, fiqh mengaji. Jadi kita kena mengaji semua lah. Kalau kita hanya mengaji tafsir, fiqh tak mengaji, tak sudah. Tauhid tak mengaji, tak sudah. Kena mengaji semua. Jadi setiap hari, setiap malam, pagi, subuh ni kita duduk mengaji. Semua ni mengaji ni untuk supaya ibadah kita tadi sempurna comel, sebab kita buat amal dengan kita ada ilmu, insya-Allah. Wallahu alam. Kita tanggung tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.